Hello, di dalam video ini saya akan terangkan tentang tajuk iaitu lukisan analytical. Di dalam lukisan analytical ini bermaksud mengkaji struktur ataupun bentuk objek yang dilukis, seperti mengkaji rupa, yang kedua bentuk, yang ketiga mengkaji jalinan, yang keempat warna, dan yang terakhir ialah mengkaji keunikan yang terdapat pada bentuk tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, rupa adalah pertemuan di antara satu titik dengan satu titik yang lain yang akan menghasilkan rupa yang menghasilkan objek. Sebagai contohnya kita pilih rupa buah apple, contohnya begini ya, bermula daripada bentuk bulat. Ini rupa bulat, kemudian selepas itu barulah kita sedikit-sedikit membentuk dia menjadi sebiji apple. Ini adalah asas. Maksudnya ialah kita mulakan dengan asas-asas yang asas dahulu. Contohnya rupa bulat beginilah. Daripada rupa bulat beginilah kita akan hasilkan sama ada nak dapatkan buah apple ke, ataupun buah tomato, ataupun apa-apa saja buah yang lain yang sifatnya memang asalnya bulat. So rupa merupakan asas daripada penghasilan satu-satu objek. Jadi lukisan analytical ini bermaksud ialah menganalisa. Mula-mula dulu kita menganalisa tentang rupa satu-satu objek. Sebagai contohnya kita lukis saja bulat dulu satu-satu objek begini. Contohnya apabila selepas kita lukis objek, kita pecahkan kepada objek yang begini. Apa yang terlintas di fikiran kita apabila ada berlaku pecahan begini, kita akan teringat ini pizza. Maksudnya kita sedang mengkaji rupa pizza. Selain pada pizza juga, kita juga boleh memikirkan untuk menghasilkan ini rupa separuh bulatan begini. Ini kita hasilkan rupa ini terdiri dari silinder ini terdiri daripada macam-macam. Sebagai contohnya bekas minuman juga asalnya adalah asasnya ialah rupa begini. Selain daripada itu minuman dalam tin dan juga ataupun makanan dalam tin seperti tin sardin, apalagi, dan macam-macam. Semuanya bermula dengan asas. Jadi kalau nak boleh melukis, kita kenalah biasakan diri kita untuk pandai melukis asas rupa dahulu. Asas rupa, kerana daripada asas rupa inilah nanti kita akan menghasilkan objek sebenar, objek-objek yang lain. Kerana asas daripada objek-objek yang lain ialah asasnya daripada rupa-rupa beginilah. Sebagai contohnya segi empat. Daripada asas segi empat ini kita hasilkan banyak benda. Kotak, kotak, atau kita buat bangunan ke, rumah ke, semuanya asasnya ialah daripada bentuk segi empat begini ataupun begini. Jadi untuk memahirkan diri anda, kalau nak memahirkan diri anda, buatlah latihan seperti ini. Ini adalah bentuk silinder, dan juga kalau bulat, ini bulat kecil, kita gabungkan begini menjadi lagi satu objek yang lain. Itu maksudnya bagaimana rupa boleh dihasilkan dengan tujuan untuk analytical, untuk menganalisakan satu-satu sifat objek. Okey, seterusnya di dalam lukisan analytical ini sebenarnya juga adalah untuk mengkaji bentuk sesuatu objek yang hendak dilukis. Jadi sekarang ini kita tengok bagaimana kita hendak mengkaji satu-satu bentuk objek. Okey, untuk mengkaji satu-satu bentuk objek, kita kena tahu bahawa di dalam lukisan, objek yang kita hasilkan ialah objek di dalam bentuk 2D. Apa itu 2D? 2D sebenarnya adalah ilusi di atas kertas. Jadi bagaimana untuk menghasilkan sebuah ilusi di atas kertas ialah dengan menggunakan teknik lorekan. Sekarang kita sedang menghasilkan rupa bulat. Rupa bulat ini sebenarnya adalah rupa yang leper, dan ini bukan dinamakan 3D, 2D ya.
belum ada dimensi lagi, belum ada bentuk ilusi, belum wujud lagi, kerana masih dalam rupa. Okey, daripada rupa inilah kita akan menggunakan teknik lorekan supaya dia boleh menghasilkan bentuk, dan ini kita namakan bentuk 2D, bukan 3D. Kalau 3D ini adalah bentuk seperti bentuk-bentuk luaran, bentuk-bentuk yang di luar, sebagai contohlah, ini bentuk 3D yang kita boleh pegang, bentuk nyata sebenarnya. Okey, kalau ini adalah bentuk ilusi. So dalam melukis ini, kemahiran yang perlu ada ialah bagaimanakah pelukis itu boleh menghasilkan bentuk 2D supaya dia betul-betul kelihatan seperti hidup, okey, seperti nyata. Bila sebagai contohnya saya sedang membuat lorekan untuk bentuk bulat inilah, okey, dengan menggunakan teknik lorekan pelbagai arah ni. Okey, di dalam lorekan pelbagai arah ini saya sedang menghasilkan dengan tujuan untuk membuat ilusi bahawa ini adalah bentuk lukisan 2D, seolah-olah ada bulatan ataupun ada sebiji bola di atas kertas. Baik. Jadi lorekan ini akan mempengaruhi ilusi mata kita. Dan kemahiran melorek ini sangat penting, kerana dengan kemahiran inilah kita boleh menghasilkan satu bentuk ilusi, iaitu bentuk ilusi yang seperti nyata. Okey, kita letaklah bayangnya di bawah. So nampak tak? Okey, ini adalah bentuk 2D. 2D kerana dia sudah seolah-olah seperti hidup pula, seperti live lah, nyata. Okey, sebagai contoh ini bentuk 2D, yang ini rupa yang masih kosong. Itu maksudnya. Jadi dalam lukisan analytical ini, dari aspek menghasilkan bentuk, sekarang kita belajar pula tentang apakah itu menganalisa jalinan pada satu-satu objek. Okey, seterusnya kita akan pelajari tentang bagaimanakah menganalisa jalinan di dalam satu-satu objek yang akan kita lukis. Okey, jalinan ataupun tekstur ini sebenarnya adalah sifat yang terdapat pada bahagian luar satu-satu objek yang kita lukis. Sebagai contohnya untuk tekstur untuk buah lah, kita tengok seperti ini. Kalau saya sedang membuat rupa-rupa tajam seperti ini, anda mungkin sudah pasti bahawa ini adalah tekstur ataupun jalinan yang terdapat pada buah durian ataupun buah-buah yang seakan-akan buah durian lah, seperti durian Belanda ada juga mempunyai tekstur seperti ini. Dan juga kalau kita perhatikan seperti ini, ya, tekstur yang ataupun jalinan yang nampak kasar, ini adalah jalinan yang terdapat pada kulit buah cempedak. Okey, kita berbalik kepada buah durian ini. Di dalam melukis buah-buahan seperti ini, sebenarnya kita sedang menghasilkan satu ilusi, jalinan ilusi yang bila kita lukis dia nampak, memang nampak kita lihat seperti tajam. Kita lihat nampak memang kasar dan menggerutu. Yang ini untuk buah cempedak sebagai contohnya. Okey, satu lagi kita lihat, okey, buah ini ya. Lepas tu saya letakkan garisan-garisan terputus, garisan-garisan pendek seperti ini. Secara automatik kita akan tahu bahawa ini adalah buah rambutan. Jadi dari aspek jalinan ini ialah kita sedang mengkaji ataupun menghasilkan ilusi pada bentuk-bentuk objek yang bila kita lihat dia akan nyata, seperti nyata bahawa itu adalah buah rambutan. Dan begitu juga dengan buah-buahan yang lain. Sebagai contohnya, ini adalah buah paling popular, buah-buahan yang mempunyai jalinan yang tampak macam licin, okey, tetapi bila kita sentuh nampak macam kasar, tetapi kita sentuh ia sangat licin. Ini adalah jalinan yang terdapat pada buah apa? Buah tembikai. Yes. Jadi berbalik kepada topik kita, mengkaji bentuk, sebenarnya
Yang pertama tadi adalah mengkaji rupa, yang kedua objek, dan yang ketiga kita sedang mengkaji jalinan yang terdapat pada objek yang akan kita lukis. Baik, sekali lagi ini contoh objek objek geometrik. Sebagai contohnya ini adalah gelas. Gelas ini saya membuat lorekan licin seolah-olah bahawa gelas ini saya hasilkan sifatnya adalah lut sinar ataupun gelas yang dihasilkan daripada kaca kerana ia mempunyai sifat-sifat yang licin. Okey, kaca mempunyai sifat yang licin. Ini sebagai contoh. Ya. Jadi saya nak bagi sikit tip lah kepada adik-adik pelukis yang sedang belajar melukis, supaya apabila melukis, lukisan kali pertama selalunya dia tidaklah akan sempurna dan dia tidak akan mendapatkan hasil. Tetapi dalam melukis ini selalunya kita perlu ada aspek pengulangan, ulang-ulang sehinggalah kita berjaya. Jadi untuk asasnya, sekali lagi saya selalu nak peringatkan, kalau kita tidak boleh menghasilkan objek dengan tepat, dengan cepat, selalulah kita ulang-ulang objek tersebut. Sebagai contohnya, ulanglah buat bulatan begini supaya kita boleh melukis bentuk bulat seperti bentuk bola kah, apalagi bentuk yang terdiri pada bulat, macam-macam bentuk yang dihasilkan daripada bulat ataupun segi empat. Okey, ulang. Kalau belum boleh melukis, praktis ini saja dahulu ya. Dan kita berbalik kepada jalinan. Okey, ini adalah jalinan yang nampak seperti licin. Di dalam lukisan kita akan menghasilkan rupa bentuk yang mempunyai sifatnya seperti tajam, kasar, kasar, kemudian berbulu dan sebagainya. Dan setiap daripada hasil rupa yang dia ilustrasi yang dihasilkan haruslah menggunakan teknik lorekan. Okey, teknik lorekan yang betul. Seterusnya, lukisan analitikal ini juga adalah untuk mengkaji warna yang terdapat pada satu-satu objek. Jadi saya nak bagi sedikit tips untuk menghasilkan warna yang paling tepat untuk satu-satu objek tersebut. Memanglah susah. Lebih-lebih lagi kepada kita yang baru nak belajar melukis. Jadi kita mencari warna yang hampir-hampir sama. Sebagai contohnya, sekiranya selalunya cili yang kita lihat, ini cili ya. Cili ini berwarna merah. Jadi kita bolehlah cari warna merah untuk menghasilkan cili warna merah ni. Okey. Menghasilkan, dan cili ni sebenarnya terlalu banyak warna. Ada warna kuning pun ada, warna hijau ada, cili hijau, dan juga ada cili yang berwarna pink. Sekarang ini dengan teknologi pertanian yang sangat maju, boleh menghasilkan macam-macam jenis cili. Jadi selalunya cili sangat sinonim dengan pedas. Pedas adalah merah. Jadi dengan membuat analytical ini sebenarnya adalah untuk mengkaji warna yang terdapat pada satu-satu objek. Satu lagi ialah contoh warna yang terdapat pada buah tomato ni. Okey. Warna jingga ataupun oranye. Okey. Warna tomato ni kita boleh hasilkan. Kita kaji. Maksudnya kalau kita ambil bidang seni ni, seni visual ni, kita tidak boleh rabun warna lah. Kalau dia warna oranye, memang warna oranye begini, tepat. Okay, hampir tepat. Daripada warna oranye ini sebenarnya kadang-kadang apabila dia tidak tepat, kemahiran untuk menggabungkan warna-warna yang seakan-akan sama itu sangat penting untuk menghasilkan warna yang tepat. Okay, tapi untuk pelajar-pelajar yang baru nak belajar, yang sedang berusaha untuk meningkatkan kemahiran, saya cadangkan agar kamu asas saja dulu. Seperti yang telah saya terangkan di tutorial yang lepas, gunalah dulu tiga warna supaya
dia tidak membebankan pengetahuan ataupun keupayaan anda untuk belajar. Kita belajar dengan mengikut kemampuan masing-masing. Okey. Jadi saya akan ajar dengan lebih lanjut lagi nantilah bagaimana untuk menghasilkan warna yang tepat dan bagaimana untuk menggabungkan, mengadunkan ataupun merge ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita blend color dengan teknik yang betul. Ini kita akan belajar pada tutorial yang akan datang. Okey. Khususnya kita lihat di sini. Okey, kita letak sedikit tone. Berbalik kepada topik sebenar kita, iaitu lukisan analytical ini yang keempatnya ialah untuk mengkaji warna yang terdapat di dalam satu-satu objek. Yes, ini tomatonya. Tak sama. Tapi hampir sama bolehlah ni. Kita kuatkan sikit supaya nampak macam sama. Okey. Yes. Mari kita lihat objek-objek yang lain. Yang ini apa ni? Telur ayam. Semua dah saya keluarkan daripada peti ais tadi. Telur ayam warna brown. Okey, warna perang. Perang cerah. Kita boleh gabungkan warna perang cerah dan juga sedikit hitam. Dan untuk teknik menggunakan color pencil ini, warna putih ini sangat jarang digunakan. Jadi nanti saya akan terangkan satu teknik yang sesuai untuk menghasilkan bahagian cerah ya. Ini contoh buah mangga. Okey, mangga apa ni? Okey, warna kuning. Dan akhirnya saya ada sebiji buah kelapa. Kelapa ni selalunya kelapa ada warna hijau dan ini berwarna jingga, oranye. Jingga, tapi dia tidak jingga sepenuhnya. Nanti kita akan buat latihan bagaimana untuk menghasilkan lukisan analytical yang berkaitan dengan buah kelapa ini. Okey. Yang terakhir, lukisan analytical ini adalah untuk mengkaji berkaitan dengan keunikan yang terdapat pada satu-satu objek yang kita lukis. Keunikan. Yes. Keunikannya. Keunikan ini bermaksud apakah benda-benda yang lain daripada yang lain yang terdapat pada objek ataupun bentuk yang kita lukis. Sebagai contohnya, ini buah ni, lama tak lukis buah ni. Okey. Apa buah biji di luar? Ni buah apa ni? Okey, buah gajus. Jadi buah gajus ini sebenarnya mempunyai ciri-ciri yang unik, yang lain daripada yang lain. Jadi ini ialah yang kita nak kaji. Jadi apabila orang melihat lukisan ini secara tidak langsung, tidak perlu kita tulis caption, orang sudah tahu, oh itu buah gajus. Tapi kalau buah gajusnya begini, adakah orang tahu ini buah gajus? Tidak kan? Okey, maksudnya kita harus menggambar dengan betul supaya orang tahu sifat satu-satu objek tersebut, keunikan objek-objek yang tersebut. Okey, seterusnya kita lihat keunikan pada bentuk-bentuk rupa-rupa yang terdapat pada benda-benda yang lain ni. Contohnya saya lukis ini daun. Okey, kalau daun-daun begini ni, orang-orang yang biasa dengan nature ni dia akan tahu. Daun-daun seperti ini selalunya merujuk kepada daun keladi. Okey, sebenarnya daun keladi, mungkin daun sirih yang rupanya seperti ini. Okey, bagaimana kalau yang ini pula? Okey. Ini keunikan. Kita cerita tentang keunikan. Sekarang saya sedang menunjukkan keunikan satu-satu objek. Kerana lukisan analytical ini ialah sedang mengkaji keunikan, kelainan yang terdapat pada satu-satu objek. Contoh ini daun pisang. Daun pisang dengan daun keladi ini tidak sama. Ya, tidak sama. Okey, jadi kita sedang mengkaji kelainannya, tidak sama. Baik, satu lagi kita tengok. Ada satu lagi bentuk buah ni. Saya sangat suka dengan buah ni. Buah ke daun, saya pun tak tahu. Kita lihat.
Ya, ini adalah buah apa ni? Periuk kera. Periuk kera. Unik, lain daripada yang lain. Jadi secara umumnya melukis analytical ini sebenarnya adalah untuk mengkaji dengan terperinci keunikan yang terdapat pada satu-satu objek yang sedang kita lukis. Okay. Jadi tujuan untuk memahirkan diri kita untuk melukis dan memahami sifat dan bentuk dan keunikan yang terdapat pada satu-satu bentuk objek yang kita lukis sangat penting. Kerana dengan memahaminya, dengan menyimpan visual yang kita lihat itu di dalam minda kita, kita bila melukis kita tidak akan melukis benda yang lain. Sebab itu kemahiran untuk merakam visual yang kita lihat itu ke dalam minda itu juga sangat penting sebenarnya. Dan ini kita boleh latih diri kita untuk pandai melihat. Bukan sekadar kita lihat tetapi kita tidak memahami apa yang kita lihat. Okay? Itu maksudnya kepakaran kita dalam melihat dan merekodkan apa yang kita lihat dan akhirnya kita menterjemahkan apa yang kita lihat melalui lukisan. Okey. Okeylah, kita sampai ke segmen yang ditunggu-tunggu, iaitu segmen menghasilkan kerja rumah ataupun membuat latihan. Ini penting kerana dengan adanya latihan kita melatihkan diri kita untuk cepat pandai, dan kepada pelajar-pelajar mengambil mata pelajaran lukisan 970/2 ini penting selalu buat latihan, jangan lari daripada buat latihan ya. Jadi tujuan saya buat video ini pun kerana saya nak bagi latihan dan sedikit tutorial dengan harapan semua yang berada di rumah kerana kita tidak dapat bersemuka di sekolah. Ini adalah cara yang saya fikirkan agak berkesan. Okey. Jadi hari ini latihan kita adalah melukis buah kelapa ini. Okey, buah kelapa ini warnanya warna oranye ke hitam ke perang-perangan, brown dan sedikit hitam. Jadi apabila melukis seperti latihan-latihan yang lepas, saya belum sempat lagi untuk berbincang tentang teknik lakaran dan hasil lakaran yang hasil lukisan yang dihasilkan oleh para pelajar sekalian. Kerana masih belum ada kepelbagaian penggunaan warna dan lorekan dalam satu-satu bentuk, dan bentuk dihasilkan rata dan tidak menunjukkan bentuk 2D yang tepat. Jadi ini yang ingin saya terangkan untuk latihan-latihan yang akan datang. Jadi untuk latihan kali ini saya akan mengajar bagaimana untuk membuat lukisan buah kelapa ini bukan sekadar satu warna sahaja, iaitu warna orange, bukan, tetapi di dalam warna orange, warna jingga itu terdapat warna-warna yang lain. Okey, hari ini kita gunakan 4 warna sahaja dulu. Warna orange, warna kuning, kemudian warna coklat dan warna hitam. Okey, kita mulakan. Jadi saya harap pelajar-pelajar sekalian kalau boleh buatlah latihan. Kerana latihan itu penting, sekali lagi saya tegaskan. Jadi ini dia, kita mulakan membuat lukisan analytical. Analitika itu yang pertama ialah mengkaji rupa. Ini dia, kita sedang mengkaji rupa. Rupa adalah luaran, garisan luaran keseluruhan satu-satu objek yang kita lukis. Baik. Jadi kita sedang mengkaji. Rupanya adalah begini. Okay, tirus, memanjang dan begini. Baik. Selain itu kita akan menghasilkan bentuk dan kita akan mula membuat lorekan. Gunalah warna jingga dahulu. Okey. Gunakan warna jingga. Okey, dalam membuat lorekan, pada peringkat awal jangan tekan pensel terlalu kuat sehingga mematikan permukaan tersebut. Mematikan permukaan ini bermaksud bila kita tekan pensel kita terlalu kuat, dia akan menjadi licin dan sebati dengan permukaan kertas. Apabila keadaan ini berlaku nanti, memang kita tidak boleh perbetulkan lagi warna tersebut kerana itu sebenarnya sudah rosak. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau membuat lorekan jangan tekan pensel terlalu kuat. Okey, di dalam penggunaan warna pensel ini untuk menghasilkan kesan cerah, menghasilkan kesan cerah adalah sukar untuk menggunakan warna putih. Tetapi kita menggunakan teknik membiarkan beberapa kawasan yang
akan kita anggap sebagai cerah itu nanti seperti ini ya. Kita biarkan supaya tidak diwarnakan. Kita letak sedikit warna saja. Okey. Asasnya tadi kita sudah meletakkan warna oranye ini. Okey, yang kedua kita blend dengan warna kuning. Kuning arch. Okey. Okay, kuning ke perang-perangan, kuning ke coklat, brown lah. Kuning ke perangan ni. Baik. Bila kita blend, kita gabung, kita merge ataupun kita adunkan warna ini, perhatikan. Okey, tekan pensel yang pertama tadi lebih kuat daripada yang pertama tadi untuk menghasilkan adunan yang sebati. Perhatikan permukaan ini ya, dia sudah semakin sebati. Satu lagi tips. Okey, jangan gunakan pensel yang sudah digunakan berkali-kali, maksudnya sudah tumpul. Okey, kerap-keraplah mengasah pensel supaya kita gunakan hujung yang tajam. Okey, tepat? Okey, dapatkan hujung yang tajam. Saya harap pelajar-pelajar sekalian tabah ya untuk mendengar tutorial ini, kerana di dalam tutorial ini saya akan selitkan beberapa tips yang penting untuk pelajar-pelajar sekalian. Yes. Ini untuk badan. Baik. Jadi ini yang dimaksudkan latihan-latihan yang lepas yang dihantar, kebanyakannya rata, flat. Tidak ada kesan bayang di sini. Jadi kita akan hasilkan kesan-kesan untuk menghasilkan bentuk 2D. Kita mulakan dengan bayangnya. Ton yang lebih gelap. Okey, kita ambil bahagian tepi-tepi seperti ini, tekan pensel lagi kuat. Okey, lagi kuat daripada yang pertama dan lorekkan bahagian-bahagian tepi itu supaya dia jadi lebih kemas. Okey, dengan penuh tabah kita lorek. Apabila melorek, mata kita harus fokus dan lihat objek yang kita lukis. Okey, sekali lagi tips. Apabila kita melukis, fokus itu penting. Dalam melukis kadang-kadang dalam kelas bila melukis kita bercakap, berborak dengan kawan-kawan, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita buat. Maksudnya kita lukis benda yang kita tidak nampak. Kita sedang bercakap, kita sedang berbual, kita tidak memberikan tumpuan sepenuhnya kepada apa yang kita buat. Samalah juga dengan benda-benda lain. Contoh macam kita masak. Dalam memasak tu kita bercakap, kita tidak fokus. Akhirnya apa yang kita masak itu jadi hangus. Sebagai peringatan, contoh saja. Okey, sekarang lihat saya sedang membuat lorekkan di bahagian tepi ni, bahagian tepi supaya dia boleh menghasilkan ton ataupun kesan, menghasilkan bentuk 2D. Okey, bermaksud kita sedang menghasilkan bentuk. Satu lagi, jangan letakkan garisan luar yang tebal untuk satu-satu lukisan. Kita boleh buat, begini boleh. Tengok, saya buat begini. Tetapi saya akan matikan ataupun saya akan hilangkan warna garisan luar itu perlahan-lahan dengan mengulang semula garisan luar itu sehingga ke dalam ni. Tengok, dia semakin menghilang dan semakin sebati dengan warna oranye itu tadi. Okey. Seterusnya kita sambung di sini. Tapi ingat bahagian tengah ini jangan kacau dulu. Okey, jangan tekan pensel, jangan warnakan habis kerana sekarang kita sedang menghasilkan kesan cerah dan kesan gelap untuk menghasilkan bentuk. Okey, bahagian tampuk ni saya letakkan warna gelap dulu. Okey, tekan kuat sikit. Lepas saya akan letakkan oranye. Yes, saya letakkan oranye sedikit, oranye. Okey, yang terakhir saya gunakan hitam. Okey, hitam ini adalah sebagai penggenap warna. Okey, warna hitam ni sebenarnya hitam dan putih adalah pelengkap kepada warna ya, dan dia tidak tergolong kepada mana-mana jenis warna. Okey, ini adalah kalau
kita tidak suka guna hitam, kita juga boleh guna warna-warna gelap yang lain seperti dark brown, warna perang yang paling gelap tu boleh digunakan untuk mengganti hitam, tapi saya lebih suka guna warna hitam. Okey. Sekarang saya sedang masukkan tampuk perlahan-lahan. Tips apabila anda membuat lorekan, sekarang selalulah fokus seperti yang saya terangkan tadi. Fokus. Okey, kesan-kesan pensel kita. Okey, ulang balik kesan-kesan pensel itu supaya tidak ada lagi kesan pensel yang pertama tadi yang kesan awal tadi yang kita guna untuk melukis. Okey, ini tampuk. Ini bukan ini tampuk, ini tangkai ni. Okey, tangkai. Ini tampuk, ini tangkai. Okay, yang tak tahu, Google. Dia letak sedikit warna coklat, brown. Okey. Ya, ini maksudnya menganalisa warna, dan juga apabila saya membuat ton hitam ini, sebenarnya saya sedang membuat menghasilkan jalinan, sebenarnya jalinan yang supaya dia kelihatan seperti real, seperti nyata. Seperti nyata. Saya sedang membuat ton di sini, ton sini. Baik, cuba kita perhatikan buah kelapa ini ya. Seperti yang saya terangkan tadi, dia tidaklah berwarna orange sepenuhnya. Lihat, terdapat kesan-kesan seperti hitam. Seperti hitam ini, okey. Kesan-kesan ini yang perlu kita buat. Okey, sabut. Ini nampak sabut dia terkeluar. Ini yang perlu kita buat untuk memastikan dia seperti real. Okey. Ya. Ni. Sabut terkeluar contoh. Okey, ini adalah kesan. Ini pengulangan garisan terputus-putus. Okey. Aplikasikan pelbagai latihan garisan ni. Ini latihan putus-putus. Ini latihan titik-titik. Okey. Kalau dalam kelas, belajar kalau tengah-tengah melukis ada bunyi ketuk-ketuk macam ni, nampak dia sedang menjiwai apa yang dia buat. Dan saya rasa dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih realistik. Okay, berbanding dengan pelajar-pelajar yang melukis senyap, memang hasilnya kurang. Samalah juga dengan kalau kita lihat orang tu sedang membuat satu-satu aktiviti bangunan contohnya, dengan ketuknya, dengan macam-macam bunyi, akhirnya dia akan menghasilkan satu bentuk rekaan yang tepatlah. Itu pendapat saya. Ini pengulangan kesan ni saya letakkan ya. Tadi titik-titik, ini titik. Yes, titik. Okey, sekarang saya sedang menggunakan kesan bayang terhadap buah ini, buah kelapa ini, supaya dia nampak lebih realistik. So saya buat sedikit di bawah ni gelap sikit ya, untuk menimbulkan kesan 2D yang jelas dan nyata. So jadi kepada pelajar-pelajar, jangan malas untuk membuat lorekan dan fokus, dan jangan cepat rasa bosan apabila anda sedang melukis. Sebelum mencapai satu-satu kemahiran dah berhenti. Jangan give up, tetapi teruskan. Kalau tak berjaya pada kali pertamanya, buat lagi kali kedua. Tak berjaya kali kedua, buat lagi, ulang sampai berkali-kali. Dan mustahil untuk pengulangan dan usaha yang berterusan itu mustahil untuk tidak berjaya. Tapi jangan cepat mengalah pada peringkat awal, kerana selepas anda berulang-ulang, akhirnya anda akan mendapat satu kejayaan yang anda sendiri tidak pasti. Akhirnya kesan daripada usaha jerih perih anda yang tidak berkesudahan itu akan membuahkan hasil. Yes. So ini ya, buah kelapa, buah pokok serbaguna. Yes. Sekarang ini kita buat ton pula, bayang.
ya, membuat bayang untuk menimbulkan kesan. Okey, di dalam peperiksaan lukisan teknik ini selalunya dalam kertas perekaan. Okey, perekaan maksudnya anda dihendaki untuk mengkaji struktur, menganalisa satu-satu objek yang diberi dengan melukis semula objek tersebut, kemudian melukis dalam pelbagai dimensi dan seterusnya menghasilkan benda-benda lain seperti rekaan yang lain seperti contohnya botol, kasut ataupun pakaian berasaskan subjek yang diberi. Ini di dalam bentuk soalan perekaan. Okey. Dan di dalam bentuk soalan perekaan selalunya lukisan dia tidak buat bayang beginilah. Dia lukis terus. Ini lukisan rekaan sebenarnya. Jadi kalau yang ada bayang, ada kesan-kesan bayang seperti ini, selalunya lukisan yang bertemakan setting. Ini kita belajar seterusnya nantilah. Okey, siap. Jadi latihan anda ialah menghasilkan buah kelapa ini seperti yang cikgu buat, ikut tutorial yang cikgu buat, tetapi anda tidak boleh buatlah sebiji sebenarnya ini. Latihannya anda buat 3 biji, yes, berulang-ulang di dalam satu ruang kertas 3. Sebagai contohnya kertas ni ya. Nampak? Ini kertas lukisan. Kertas lukisan kamu tu nanti guna yang 3A. A3 ya. Guna A3, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Okey, selamat mencuba. Terima kasih kerana bersama dengan saya di dalam tutorial kali ini. Bye bye.